Hai murid-murid, selamat datang. Jangan lupa subscribe channel Cikgu. Baik, dalam video ini Cikgu akan kongsi bagaimana nak menyelesaikan satu persamaan yang bentuknya adalah indeks. Maksudnya, ia adalah satu persamaan dan sebutan-sebutan yang terlibat dalam soalan ini adalah dalam bentuk indeks. Okey, sebelum ini cikgu dah terangkan berkenaan dengan bagaimana nak permudahkan, bagaimana kita nak permudahkan sebutan-sebutan jika ia lebih daripada satu, sama ada ia digabungkan, tambah ataupun tolak. Dan juga pada peringkat awal bagaimana nak permudahkan lebih daripada satu sebutan jika dihubungkan dengan darab dan bahagi. So, bahagian-bahagian ini semuanya adalah ke arah bagaimana kita nak bawa lebih daripada satu sebutan itu menjadi satu sebutan dalam bentuk indeks. Cikgu ulang balik. Apa yang murid-murid belajar sebelum ini iaitu di bawah permudahkan bentuk yang diberikan ataupun permudahkan bentuk indeks yang diberikan. So biasanya apa yang murid-murid belajar di peringkat awal adalah bagaimana lebih daripada satu sebutan indeks itu yang digabungkan, sama ada darab atau bahagi, kita tukarkan menjadi satu sebutan tunggal. Satu sebutan tunggal dalam bentuk indeks. Selepas itu murid-murid belajar bagaimana nak permudahkan lebih daripada satu sebutan yang berada dalam bentuk indeks di mana digabungkan sama ada operasi tambah ataupun tolak. Cikgu dah terangkan. So semua ini adalah tujuan ialah bagaimana lebih daripada sekiranya soalan itu melibatkan lebih daripada satu sebutan, bagaimana kita bawa ia menjadi, kita permudahkan sebutan yang lebih daripada satu itu menjadi satu sebutan dan dalam sebutan itu adalah bentuk indeks. So sekarang kita sudah belajar bagaimana permudahkan lebih daripada satu bentuk indeks menjadi satu bentuk indeks yang tunggal. Okey, di sini kita akan lanjutkan apa yang dipelajar itu diguna pakai dalam menyelesaikan persamaan, di mana persamaan itu melibatkan bentuk sebutan, iaitu sebutannya adalah dalam bentuk indeks. Okey, so di sini perhatikan cikgu pilih 3 soalan untuk menerangkan bagaimana kita akan menyelesaikan persamaan yang diberikan dalam bentuk indeks. Dan akhirnya kita akan menentukan atau mencari nilai pemboleh ubah yang terlibat dalam soalan itu. So di sini ketiga-tiga soalan ini melibatkan pemboleh ubah X. Okey, maksudnya bagaimana kita akan selesaikan soalan 1 sampai dapat nilai X? Bagaimana kita akan gunakan asas-asas indeks yang dipelajari untuk selesaikan persamaan kedua sehingga kita memperolehi nilai X? Begitu juga dengan soalan ketiga, bagaimana asas indeks itu digunakan pakai untuk selesaikan soalan yang diberikan, akhirnya kita memperolehi nilai X. So di sini cikgu pilih 3 contoh untuk berkongsi dengan murid bagaimana nak selesaikan satu persamaan di mana sebutan-sebutan yang terlibat itu adalah dalam bentuk indeks. Tetapi perlu ingat, nak selesaikan soalan ini kita perlukan lebih daripada indeks. Murid-murid bukan hanya bergantung bulat-bulat dengan indeks, asas-asas indeks, tak, lebih daripada asas indeks. So mungkin murid kurang jelas apa yang cuba cikgu terangkan. Okey, baik kita cuba pilih satu soalan dan tengok bagaimana cara penyelesaian. Apabila anda perhatikan cara penyelesaian, murid-murid dapat memahami apa yang cikgu maksudkan tadi, iaitu
bukan soalan yang diberikan itu bulat-bulat boleh diselesaikan dengan pengetahuan asas indeks sahaja. Tidak. Okey, so kita perlukan lebih daripada itu. So, baik kita akan pilih soalan satu dan akan bincangkan okey, apakah cara penyelesaian bagi soalan satu yang diberikan. Okey, cikgu salin soalan satu ya. Perhatikan soalan satu ialah 2x tambah 2 tolak 5 2x tambah 4 sama dengan kosong. Okey, sebelum cikgu terangkan cara penyelesaian, bagaimana indeks digunakan. Selepas menggunakan indeks, bagaimana soalan itu diselesaikan sehingga berjaya mendapat nilai X, cikgu nak terangkan satu perkara baru di sini, iaitu perhatikan di sebutan kedua ini, iaitu 5 ada dot di sini 2x. So yang ini bukanlah 3,2, bukan maksud ini. Ya, yang ini adalah 3,2. Okey, 3,2. Okey, tapi di sini maksudnya bukan perpuluhan. Jelas? Di sini 5,2x, bukan 5,2x. Jangan salah anggap ya. Maksud di sini sebenarnya adalah 5 darab 2x. Adalah satu lagi bentuk bagaimana kita nak tuliskan hubungan ini. Jelas? Kita boleh tulis dalam bentuk ini ataupun dalam bentuk ini. So sekarang anda dapati ada serupa macam perpuluhan, tetapi di sini bukan maksud perpuluhan, sebaliknya ia adalah darab. Okey, ini adalah perkara baru yang perlu murid-murid belajar. Okey, so sekarang cikgu dah terangkan apakah maksud. Nampak macam perpuluhannya, dia seakan perpuluhan, tapi maksud di sini ia adalah darab. Okey, so cikgu dah perkenalkan maksud. Okey, titik dalam soalan ini ataupun dalam sebutan kedua itu. Okey, kita teruskan penyelesaian. Okey, perhatikan di sini, kita ambil satu persatu. Okey, kita ambil yang ini, iaitu 2x tambah 2. Okey, seperti mana cikgu dah katakan, ya, yang murid-murid sedang belajar indeks matematik tambahan adalah daripada bentuk an tambah n tukar menjadi an darab n, an atau an tolak n adalah an bahagi dengan an. Okey, ini adalah ya asas-asas yang anda gunakan di peringkat matematik tambahan. Okey, so perhatikan setakat ini semua contoh yang cikgu bincangkan adalah dalam keadaan ini. So di sini pun serupa juga. Perhatikan di sini. Okey, perhatikan di sini, iaitu 2 indeks x tambah 2. Okey, perhatikan di sini. So adalah sama dengan 2x tambah maksudnya darab 2 kuasa 2. Jelas? So yang ini adalah 2x darab 4. Boleh ataupun kita boleh tulis 4 darab 2x. Mana-mana satu. Boleh gunakan yang ini ataupun yang di bawah. Jelas? So sekarang cikgu dah tukarkan kepada bentuk di mana kita boleh gunakan dalam penyelesaian persamaan. Jelas? Okey. Sekarang kita dapati yang ini adalah, okey, saat ini adalah sama dengan 4 darab 2x. Perhatikannya. Okey, sekarang cikgu padamkan ini. Okey, seperti mana yang cikgu maksudkan tadi? Ia adalah tolak 5 darab 2x. Perhatikan di sini, cikgu letakkan dalam kurungan. Jelas? Okey, tambah 4 sama dengan kosong. Okey, perhatikan di sini. Okey, kita ambil dua sebutan ini. Kita ada 2x dengan 2x. Maksud di sini kalau ia adalah 2x tolak 5x maksudnya. So perhatikan mereka adalah sebutan serupa. So kalau sebutan serupa, semestinya kita bawa kepada satu sebutan
apabila tambah ataupun tolak. So untuk nampak dia macam sebutan serupa, kalau anda perhatikan dalam bentuk ini mengelirukan. Apabila anda kekalkan dalam bentuk ini, sebutan ini dan sebutan ini, jika anda kekalkan dalam bentuk ini, murid-murid rasa keliru. So untuk mengelakkan murid-murid daripada keliru, adalah dinasihatkan supaya kita ubah bentuk yang mengelirukan itu supaya ke bentuk yang kita dah serasi ataupun dah biasa. Jelas? So sekarang apa yang cikgu nak lakukan ialah, kalau kita perhatikan dalam keadaan ini, dalam bentuk ini agak mengelirukan, untuk mengetahui ataupun dapat memahami bahawa kedua-dua ini adalah satu sebutan yang serupa. Maksud di sini, jika kita tukarkan bentuk ini menjadi begini, jelaslah bahawa dengan yakin murid-murid tahu kedua-dua ini adalah sebutan serupa. Dan jika ada dua sebutan serupa, sama ada operasi tambah ataupun tolak, ia akan menjadi satu sebutan. Jelas? Okey, so untuk itu cikgu ambil satu tindakan baru di sini. Untuk itu cikgu ambil satu tindakan baru di sini. Cikgu ulang balik, tindakan yang cikgu ambil di sini adalah hanya untuk memastikan supaya bentuk yang berada dalam indeks ini adalah sebutan serupa. Itu adalah tindakan yang cikgu lakukan supaya pada awalnya nampak macam keliru, dia tak macam sebutan serupa. Untuk memastikan ya kedua-dua ini adalah sebutan serupa, cikgu ambil satu tindakan. Apakah tindakan itu? Cikgu akan perkenalkan apakah tindakan yang cikgu akan lakukan supaya dua sebutan ini murid-murid dapat dengan yakin faham bahawa kedua-dua adalah sebutan serupa. Okey. Tindakan yang cikgu maksudkan di sini adalah kita akan gantikan. Okey, 2x ini sebagai y. Okey, ini adalah tindakan mengapa? Sebab supaya dua sebutan yang bentuk indeks ini, untuk memastikan murid-murid mengetahui bahawa kedua-dua ini adalah sebutan serupa. Okey, dengan menggantikan 2x ini dengan y, yang ini akan jadi 4, yang 2x ini cikgu dah keluarkan ganti dengan y, so jadi 4y. Tolak ia 5. Okey, darab dengan 2x ini dikeluarkan diganti dengan y menjadi 5y tambah 4 sama dengan kosong. Ini yang cikgu maksudkan supaya bentuk ini perhatikan, sekarang perhatikan kedua ini, iaitu 4y tolak 5y. Anda dapati bentuk ini akan memudahkan murid-murid memahami, iaitu kedua-dua bentuk ini adalah sebenarnya ialah sebutan serupa. Itu tujuan sebenar cikgu gantikan 2x ini menjadi y supaya murid-murid tidak keliru. Itu saja tujuan sebenar, bukan lebih daripada itu. So sekarang dengan menggantikan 2x ini menjadi y, yang 4 darab 2x ini menjadi 4y, manakala 5 darab 2x ini menjadi 5y. Dan kalau kita perhatikan 4y tolak 5y ini, jelaslah bahawa kedua ini adalah sebutan serupa. So jika 4y tolak 5y adalah negatif y. Jelas? So 4y tolak 5y ialah negatif y. Okey, kita teruskan ya. So sekarang perhatikan. Okey, perhatikan di sini. Okey, so sekarang kita dapati yang persamaan ini akan jadi okey, 4y tolak 5y tambah 4 sama dengan kosong. Kan cikgu dah terangkan tadi sebutan serupa
Jadi negatif Y tambah 4 sama dengan kosong. Okey, perhatikan satu persamaan mudah linear. Satu persamaan mudah linear. Yang cikgu katakan tadi, ya bukan ia melibatkan indeks sahaja, tidak. Apabila anda gantikan 2x itu menjadi y, ya sekarang anda dapati bahawa persamaannya adalah satu persamaan linear, satu pemboleh ubah. So seperti yang cikgu maksudkan, jika kita nak selesaikan satu persamaan, sama ada murid-murid akan gunakan ya persamaan linear satu pemboleh ubah, ataupun persamaan linear dua pemboleh ubah, ataupun persamaan kuadratik. So untuk pengetahuan murid-murid, dalam matematik tambahan ini, kalau murid-murid nak selesaikan satu persamaan, sama ada persamaan itu akan jadi dalam bentuk satu persamaan linear satu pemboleh ubah, ataupun ya persamaan linear dua pemboleh ubah, iaitu sama ada gunakan cara gantian ataupun cara hapus, penghapusan, ataupun persamaan yang dihasilkan itu adalah persamaan kuadratik. So adalah tiga bentuk persamaan yang biasa digunakan dalam penyelesaian satu-satu soalan. So daripada sini, cikgu seperti katakan, soalan ini bukan setakat memahami indeks, tidak. Ya, ia ada berkaitan dengan ya penggunaan persamaan linear satu pemboleh ubah seperti mana kita hasilkan. So daripada sini kita dapati negatif y tambah 4 sama dengan kosong. So kita perolehi, cikgu bawa ke atas di sini. So negatif y sama dengan negatif 4, 4 kita pindahkan. So y adalah 4. Okay, perhatikan sekarang cikgu perolehi y adalah 4. Tetapi soalan kata tentukan nilai x. Soalan kata tentukan nilai x, bukan y. Tetapi untuk memudahkan murid-murid memahami supaya persamaan yang dihasilkan itu adalah satu persamaan, sama ada persamaan linear ataupun persamaan kuadratik. Itu tujuan sebenar. So dengan menggantikan bentuk indeks 2x ini menjadi y, kita dapati yang persamaan sebenarnya, iaitu yang asalnya dalam bentuk indeks ini sebenarnya ialah satu persamaan linear satu pemboleh ubah. Jelas? So ini hanya boleh diyakinkan dengan menggantikan bentuk 2x ini menjadi y. Itu tujuan sebenar cikgu gantikan 2x ini menjadi sebutan y, supaya murid-murid yakin bahawa persamaan yang terlibat dalam indeks ini adalah satu persamaan linear satu pemboleh ubah. So sekarang jelaslah yang soalan diberikan ini adalah sebenarnya satu persamaan linear satu pemboleh ubah. Perhatikan di sini. Okey, so itu tujuan sebenar untuk meyakinkan murid-murid, ya persamaan asalnya adalah bentuk indeks. Dengan menggantikan y iaitu di tempat 2x, kita dapati sebenarnya persamaan yang diberikan dalam bentuk indeks ini adalah satu persamaan linear satu pemboleh ubah. So sekarang cikgu dah perolehi nilai y adalah 4, tetapi bukan soalan tentukan nilai y. Kita perlu tentukan nilai x. Kan kita dah tukarkan 2x ini y. Okey, sekarang cikgu padamkan ini. Okey, perhatikan sekarang. Nilai y yang cikgu dapat 4 itu, cikgu gantikan di sini. Jadi, 2x sama dengan 4. Ya, sekarang kan dah faham. Untuk menentukan nilai x, 4 ini perlu ditukarkan kepada bentuk indeks, di mana base-nya adalah 2. Jelas? So maksud sekarang 4 adalah 2 darab 2 ataupun 2 kuasa 2. Jelas? Perhatikan sekarang, iaitu 2x sama dengan 4
ataupun 2X sama dengan 2 kuasa 2 seperti mana yang cikgu maksudkan tadi. Dari sini kita peroleh X adalah 2. Okey, perhatikan sekarang bagaimana cikgu gunakan asas yang dipelajari iaitu indeks. Seterusnya bagaimana cikgu fahamkan persamaan yang diberi itu ialah satu persamaan linear, satu pemboleh ubah. So, jika murid-murid tak faham ataupun tidak pelajari ini dengan betul-betul, persamaan yang diberi ini Anda anggap satu persamaan yang baru. Sebenarnya tidak. So, persamaan yang diberikan itu bukan satu persamaan yang baru. Sebaliknya adalah satu persamaan linear, satu pemboleh ubah, di mana bentuk sebutan itu adalah dalam sebutan indeks. So sekarang ini adalah satu pengalaman baru bagi murid-murid bagaimana menggunakan indeks, asas-asas indeks, dan bagaimana menggunakan penyelesaian persamaan linear satu pemboleh ubah diguna pakai dalam satu soalan yang melibatkan selesaikan persamaan indeks sehingga memperoleh nilai X. So, cikgu harap gunakan video ini dengan sebaik mungkin untuk memahami bagaimana kita akan selesaikan satu persamaan bentuk indeks yang diberikan. Okey, so cikgu dah terangkan dengan panjang lebar mengapa kita perlu ganti bentuk indeks 2x itu menjadi y. Tujuannya ialah untuk mengetahui persamaan indeks yang diberi sebenarnya ialah satu persamaan linear, satu pemboleh ubah. Itu juga tujuan sebenar. So, dengan mengetahui ianya adalah satu persamaan linear, satu pemboleh ubah, perhatikan bagaimana kita memperolehi y. Daripada y yang kita gantikan itu, kita guna balik. Perhatikan bagaimana kita akhirnya memperoleh nilai X yang dikehendaki dalam soalan 1. Okey, seterusnya cikgu akan pilih soalan 2 dan cikgu akan bincangkan. Bila cikgu bincang soalan 2 ini, cikgu harap murid-murid dapat memahami setiap satu yang cikgu bincangkan tadi sehingga memperolehi nilai X yang terlibat dalam soalan ini. Okey, cikgu padamkan dan cikgu akan bincang penyelesaian soalan kedua. Boleh? Kita padam ini. Okey, kejap ya. Okey, cikgu padamkan dahulu. Lepas tu cikgu salin soalan kedua dan tengok bagaimana kita akan gunakan asas-asas yang kita pelajari tadi ataupun langkah kerja yang kita pelajari tadi dalam penyelesaian soalan kedua. Cikgu salin soalan kedua. Perhatikan ianya adalah seakan 3x tambah 1 tolak 12. Di sini cikgu dah terangkan apa maksud. Okey, dot ini ataupun kita sebut perpuluhan, tapi ini bukan perpuluhan ya. Dot ini maksudnya adalah darab ya, jangan lupa. Okey, cikgu ulang balik. Okey, sekarang didapati adalah sama dengan negatif 3. Okey, kan cikgu dah kata tadi, kalau murid-murid perhatikan dalam bentuk begini, dalam bentuk indeks, ada tak murid-murid nampak ia macam satu persamaan linear, satu pemboleh ubah? Itu cikgu kata. So, sepanjang matematik tingkatan 4 dan tingkatan 5, sekiranya dia melibatkan penyelesaian satu-satu persamaan, persamaan yang terlibat dalam soalan itu semestinya persamaan linear satu pemboleh ubah ataupun persamaan linear dua pemboleh ubah ataupun persamaan kuadratik. So, ini adalah jenis-jenis persamaan yang biasa digunakan dalam menyelesaikan soalan-soalan matematik tambahan. Tapi sekiranya murid tengok dalam bentuk indeks, ia tidak nampak macam satu persamaan linear, satu pemboleh ubah. Sebab itu untuk memastikan, untuk yakinkan murid bahawa
persamaan yang diberi dalam bentuk indeks ini sebenarnya ialah satu persamaan linear, satu pun boleh ubah. Bagaimana kita boleh tengok yakin ia adalah satu persamaan linear, satu pun boleh ubah? Hanya gantikan bila sampai masa dia sebagai y. Sebelum kita ganti itu, kita perlu ubah bentuk-bentuk itu kepada bentuk yang sesuai digunakan dalam persamaan dengan menggunakan asas indeks. Jelas? Okey, sekarang kita ambil yang ini, iaitu 3x tambah 1 seperti biasa. an tambah n adalah an darab an. So sekarang di sini kita dapati 3x darab 3 kuasa 1, iaitu 3x darab 3 ataupun 3 darab 3x. Okey, perhatikannya asal yang diperlukan supaya sesuai digunakan dalam satu persamaan. Okey. So sekarang cikgu padamkan ini. So di sini perhatikan yang ini sudah menjadi 3 darab 3x. Cikgu letakkan dalam kurungan. Tolak kan cikgu sebut tadi yang ini adalah darab, so 12 darab 3x sama dengan negatif 3. Jelas? Okey. Sekarang perhatikan bagaimana kita akan yakinkan diri kita ataupun nak yakinkan murid-murid persamaan yang diberi ini adalah satu persamaan linear, satu pun boleh ubah. Bagaimana? Seperti mana yang cikgu maksudkan. Untuk memastikan ataupun yakinkan murid-murid persamaan indeks yang terlibat ini adalah satu persamaan linear, satu pun boleh ubah. Ya, kita gantikan. Okey, 3x ini sebagai y. Jelas? Apabila cikgu keluarkan 3x yang gantikan dengan y, perhatikan kurungan pertama jadi 3y, 3 darab y. Tolak yang ini 3x cikgu keluarkan jadi y menjadi 12y sama dengan negatif 3. Kan? Cikgu dah kata tadi. So 3 tolak 12, 3y tolak 12y adalah negatif 9y sama dengan negatif 3. Okey, sekarang seperti mana yang cikgu maksudkan? Ya, sebenarnya persamaan yang terlibat bentuk asalnya adalah bentuk indeks. Tetapi sebenarnya persamaan yang diberikan itu adalah satu persamaan linear, satu pun boleh ubah. Ini dapat dipastikan dengan menggantikan bentuk indeks iaitu 3x itu menjadi y. Jelas? So sekarang kita dapati bahawa ya, seterusnya adalah kita keluarkan, cikgu padamkan di sini. Okey, perhatikan di sini penyelesaian seterusnya adalah ya, negatif 9y sama dengan negatif 3. Jadi y adalah negatif 3 bahagi dengan negatif 9, iaitu y adalah 1/3. Okey, sekarang perhatikan. Y adalah negatif positif. Okey, permudahkan 1, yang ini adalah 3. So sekarang kita dapati y adalah 1/3. So daripada sini kita dapati nilai y adalah 1/3, tetapi itu bukan jawapan terakhir. Sebab dalam soalan ini, ya, soalan kendaki menentukan nilai x bukan y. So sekarang kita akan gunakan nilai y yang diperolehi iaitu 1/3 untuk menentukan nilai x. Okey, so cikgu padamkan di sini, perhatikan ya. So di sini kita dapati ya, iaitu 3x adalah 1/3. Jelas? Boleh? Okey, sekarang kita nak tentukan nilai x. So perhatikan bentuknya adalah bentuk indeks. Maka 1/3 ini cikgu kena tukarkan ke bentuk indeks. Kan murid-murid faham asasnya? Ya, iaitu 1 ataupun boleh masih ingat lagi ataupun n adalah 1/a kuasa negatif n. Jelas? So sekarang kita gunakan asas ini.
So apabila di sini ada 3 kuasa 1, cikgu bawa ini ke atas, ia menjadi 3 kuasa negatif 1. Kita gunakan asas yang dipelajari. Itu saja. So di sini kita dah tukarkan ke bentuk iaitu 3 kuasa X. Sekejap ya. Perhatikan di sini. 3 kuasa X adalah 3 kuasa negatif 1. Kan cikgu dah terangkan tadi. So dari sini kita dapati X adalah negatif 1. Perhatikan bagaimana mudah. So bagaimana mudahnya satu persamaan yang asalnya nampak rumit. So ini adalah teknik-teknik tambahan yang perlu murid-murid belajar di bawah bagaimana nak selesaikan satu persamaan melibatkan indeks. Iaitu setiap persamaan kalau kita nak selesaikan, sama ada persamaan itu perlu anda tengok sebagai persamaan linear satu pemboleh ubah, ataupun persamaan itu anda perlu tengok sebagai satu persamaan linear dua pemboleh ubah, ataupun persamaan itu adalah satu persamaan kuadratik. Sebab itu adalah jenis-jenis persamaan yang murid belajar setakat ini. So untuk nampak ada tak salah satu daripada persamaan, kita perlu lakukan tindakan-tindakan yang bersesuaian. Seperti mana yang cikgu lakukan dalam dua contoh tadi, di mana bentuk indeks itu sekiranya kita kekalkan dalam persamaan, ia membirukan, kita tidak dapat tentukan sama ada ia persamaan linear satu pemboleh ubah ataupun tidak. Untuk memastikan ia persamaan yang diberi dalam bentuk indeks itu adalah satu persamaan linear satu pemboleh ubah, kita sesuaikan. Sesuaikan, kita gantikan bentuk indeks itu dengan satu lagi pemboleh ubah. X sudah digunakan pakai dalam soalan, so kita gunakan satu lagi pemboleh ubah yang biasa kalau X sudah digunakan, semestinya kita gunakan Y. So itu tujuan sebenar. So sekarang cikgu dah bincangkan, perhatikan di sini contoh satu, ia adalah satu soalan indeks persamaan linear satu pemboleh ubah. Soalan kedua ia satu persamaan indeks, iaitu persamaan linear satu pemboleh ubah. So sekarang kita akan bincang bagaimana pula dengan contoh ketiga ataupun soalan ketiga. So cikgu harap murid-murid akan gunakan apa yang cikgu ajar ini sebagai satu pengalaman baru, bagaimana akan guna pakai dalam menyelesaikan satu soalan berbentuk indeks. Sekarang kita akan pilih contoh ketiga dan tengok bagaimana kita nak selesaikan. Cikgu padamkan ya. Kita padam ini. Kita akan gunakan apa yang dipelajari dalam soalan ketiga. So sekarang cikgu akan salin soalan ketiga. Perhatikan. So soalan ketiga adalah 3 2x. Maafkan cikgu ya. Sebenarnya adalah 2 2x tolak 12. 2x, perhatikan cikgu dah terangkan maksud di sini adalah darab yang cikgu ulang balik, bukan perpuluhan ya. Yang itu bukan perpuluhan, yang ini adalah simbol, satu lagi simbol alternatif untuk darab. Kemudian kita ada 12, 2x tambah 32 sama dengan kosong. Perhatikan di sini. Kan cikgu dah kata, kalau murid-murid nak selesaikan satu soalan dalam matematik tambahan, penting ya untuk menentukan nilai pemboleh ubah yang kita nak cari hanya boleh diselesaikan daripada apa yang dipelajari setakat ini oleh murid-murid. Iaitu sama ada persamaan yang diberi ini adalah satu persamaan linear satu pemboleh ubah, ataupun persamaan ini perlu gunakan persamaan linear dua pemboleh ubah, ataupun persamaan ini ialah satu persamaan kuadratik. Tapi kalau perhatikan persamaan yang diberi dalam bentuk indeks, ada tak
tak murid-murid dengan yakin, dengan pasti mengatakan yang ini adalah di antara tiga yang cikgu maksudkan? So, keliru kan? Sebab itu cikgu kata, jika anda nak berjaya selesaikan persamaan ini perlu tengok di antara tiga yang cikgu maksudkan tadi. Bagaimana? Ya, dengan menggantikan bentuk yang mengelirukan itu sebagai satu lagi sebutan. Kalau kita gunakan X, yang kita akan gantikan X itu dengan Y. Mengapa kita perlu? Supaya bila kita tengok dalam bentuk indeks, kita tak pasti persamaan ini adalah persamaan linear ataupun persamaan kuadratik. Kita tak pasti. So, untuk memastikan ya persamaan ini adalah persamaan linear, satu pun boleh ubah, ataupun persamaan linear, dua pun boleh ubah, ataupun persamaan kuadratik, baik kita ubah bentuk indeks itu kepada bentuk yang mudah kita serasi, yang biasa, iaitu satu sebutan sama ada X, Y ataupun sebarang huruf. Jelas? Sebelum kita ganti indeks itu, kita perlu ubah bentuk itu bersesuaian dengan bentuk melibatkan persamaan. Okey, so kita ambil yang pertama. Cikgu ambil yang pertama di sini iaitu 2x. Okey, perhatikan di sini, masih ingat tak A and N. Tapi bila diajar indeks, ya asasnya adalah diberitahu sekiranya begini adalah A N darab N ataupun A N N. Ini yang dipelajari. Ini yang dipelajari semasa mendengar rendah. Tetapi sekarang sudah sampai masa iaitu pelajar-pelajar menggunakan asas yang dipelajari di mendengar rendah di peringkat matematik tambahan, indeks matematik tambahan. So maksud di sini ialah kita balik ke atas. Jelas. Sama ada kita akan tengok ini sebagai dalam bentuk ini ataupun dalam bentuk ini. Mana satu? Jelas? So itu yang cikgu maksudkan. So jika anda faham asas di sini, kita akan tengok ini sebagai adalah 2 kurungan X atau 2X kurungan 2. Kedua-dua adalah sama. Kedua-dua adalah sama. Sama ada yang ini, kedua-dua adalah sama. Boleh? Okey. Mengapa cikgu tak gunakan yang ini? Mengapa cikgu tak akan gunakan? Tapi cikgu kata dua-dua ini adalah sama. Kan sama. Okey, N darab N ataupun N darab M adalah sama. So, cikgu boleh letakkan 2 dalam kurungan X di luar ataupun cikgu boleh letakkan X dalam dan 2 di luar. So, ini dua nilainya adalah sama. Tetapi untuk selesaikan soalan ini, kita perlukan satu bentuk yang bersesuaian dengan penyelesaian soalan. So, kalau kita bandingkan di sini, perhatikan dalam satu lagi sebutan kita nampak 2X. So, kalau kita rujuk ini, maka sebutan yang pertama ini perlulah sesuai kita gunakan bentuk ini. Jelas? Kita ada dua pilihan, tapi berdasarkan soalan yang diberi, sebutan kedua itu melibatkan 2X. So, sebutan satu ini perlu disesuaikan di antara dua ini. Ya, sama bentuk. So, cikgu pilih ini sebagai ganti untuk 2X. Jelas? So, yang ini sudah menjadi sekarang. Okey, perhatikan di sini. Yang ini adalah 2X kurungan 2. Ya, cikgu dah gantikan mengikut asas indeks yang dipelajari. Okey, cikgu padamkan ini supaya jelas. Okey, sekarang perhatikan. Okey. Kemudian cikgu dah kata yang ini adalah kurungan 12 darab 2X tambah 32 sama dengan kosong. Okey, sekarang perhatikan. Cikgu dah ubah bentuk persamaan ini masih kekal dalam bentuk indeks. Okey, sekarang cikgu nak tanya murid-murid, adakah selepas kita ubah, jelas tak murid ataupun boleh tak murid pastikan persamaan ini jadi satu?
Itu aja. So yang penting sekarang, kalau murid-murid nak selesaikan satu soalan dalam matematik tambahan, penting murid-murid perlu tengok tak kira apa bentuk, dalam bentuk mana persamaan itu diberikan. Murid-murid perlu berjaya ataupun dengan yakin melihat ataupun tengok persamaan itu sama ada di antara tiga yang cikgu maksudkan. So untuk memastikan ia jelas untuk pengetahuan murid-murid ataupun nampak dengan jelas, ya ini adalah persamaan di antara tiga ini, ya cikgu kata gantikan sebutan yang mengelirukan itu. Keluarkan benda yang mengelirukan anda itu dan gantikan dengan satu lagi pemboleh ubah. Kalau ada X, keluarkan, gantikan dengan Y. Okey, so sekarang perhatikan. Cikgu gunakan yang sama tadi, iaitu cikgu akan gantikan 2X ini sebagai Y. So cikgu dia kata tujuan sebenar cikgu gantikan 2X menjadi Y bukan lebih daripada hanya untuk memastikan persamaan ini kita boleh pastikan jenis mana. Itu tujuan sebenar, bukan lebih daripada itu. Untuk meyakinkan, ya persamaan indeks yang diberikan ini adalah persamaan jenis ini. Itu saja. Itu tujuan sebenar kita gantikan. Okey? So jika kita gantikan 2X ini Y, perhatikan yang ini akan jadi 2X cikgu keluarkan, cikgu letakkan Y, so Y kuasa 2. Okey, perhatikan di sini. Okey, sekarang pemboleh ubah 2X itu ataupun indeks 2 itu cikgu keluarkan, cikgu letakkan Y, perhatikan Y kuasa 2. Okey, kalau Y kuasa 2, apakah jenis persamaan? Ya? Ya. Apabila satu pemboleh ubah itu adalah berkuasa 2 dalam satu persamaan, maka ia adalah persamaan kuadratik. Sebab itu asalnya tak nampak. Perhatikan dalam keadaan asal. Ada tak nampak macam persamaan kuadratik? Itu tujuan sebenar cikgu memperkenalkan Y dalam persamaan di tempat 2X supaya persamaan yang terlibat dalam soalan indeks ini adalah di antara tiga persamaan yang cikgu maksudkan daripada awal video ini. Jelas? Okey, so sekarang kita teruskan. Okey, perhatikan. Ya, ini cikgu keluarkan, cikgu gantikan jadi Y kuasa 2. Okey, tolak. Ya, 12. Ini cikgu keluarkan, gantikan dengan Y. Tambah 32 sama dengan kosong. Okey, perhatikan sekarang. Ya, perhatikan. Ya, AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Perhatikan persamaan. So, di sini, ya, asalnya kita nampak ia sebagai satu persamaan indeks. Tetapi cikgu kata, tidak kira dari tajuk mana satu persamaan itu kita nak selesaikan, tak kira daripada tajuk mana soalan itu melibatkan penyelesaian persamaan, apa juga bentuk, tetapi perlu ingat bentuk itu pada asalnya, pada awalnya tidak nampak seperti persamaan linear, tidak nampak seperti persamaan linear dua pemboleh ubah, tidak nampak seperti persamaan kuadratik. Tetapi kita perlu lakukan tindakan yang bersesuaian seperti mana cikgu lakukan ke atas soalan ini supaya kita yakin bahawa persamaan ini perlu diselesaikan. Untuk mendapatkan pemboleh ubah X ini kita perlukan satu persamaan kuadratik. Cikgu dah buktikan dengan tindakan yang cikgu ambil. So sekarang jelaslah murid bahawa persamaan yang terlibat dalam soalan ini adalah satu persamaan kuadratik. Okey, kan murid-murid dah belajar bagaimana nak selesaikan persamaan kuadratik? Ya. So sekarang gunakan. Cikgu kata bukan satu soalan, ini soalan indeks. Tetapi bukan bulat-bulat kita akan selesaikan dengan indeks. Tidak, kita perlukan lebih daripada itu. So di sini kita dapati ya kita menggunakan indeks bersamaan dengan persamaan kuadratik. Itu yang cikgu kata, kalau satu persamaan ya
kita perlu lebih daripada apa yang sedang dipelajari. Jelas? Okey, kita teruskan. So sekarang kita dapati perhatikan sekarang adalah satu persamaan kuadratik iaitu y kuasa 2 tolak 12y tambah 32 sama dengan kosong. Okey, seperti biasa gunakan kalkulator. Okey, gantikan A sebagai 1, B sebagai negatif 12, C sebagai 32. Anda akan dapat 2x dalam kalkulator. Dalam kalkulator sentiasa dalam soalan boleh sebarang pun boleh ubah. Tetapi apabila you masukkan A, B dan C ke dalam kalkulator, kalkulator itu hanya akan menunjukkan satu saja pun boleh ubah, iaitu x. So dalam kalkulator itu akan menunjukkan 2x, x1 dengan x2. So x1 dan x2 adalah y dan satu lagi y. Jelas? So apabila anda gantikan A dengan 1, B dengan negatif 12 dan C adalah 32, kita akan dapati y tolak 4, y tolak 8 sama dengan kosong. Okey, y kuasa 2 negatif 8y, negatif 4y, negatif 12y, negatif positif 4, 32. So dari sini kita dapati ya kita boleh selesaikan persamaan kuadratik ini dengan menggunakan dengan pemfaktoran. So soalan kuadratik ini boleh diselesaikan dengan menggunakan bentuk pemfaktoran. So kita memperolehi dua nilai y sekarang. Jelas? Okey, so kita teruskan di sini. So y tolak 4 sama dengan kosong. So y adalah 4. Okey, 1y adalah 4. Jelas? Okey, sekarang perhatikan satu lagi y. Cikgu ambil sebelah sini ya. Okey, ambil sini. Itu y tolak 8 sama dengan kosong. So y adalah 8. Okey, perhatikan dua nilai y ya. Satu y 8 dan satu y adalah 4. So daripada sini pada asalnya kita tidak tahu apakah jenis persamaan, tetapi kita tahu ia melibatkan indeks. Selepas kita ambil tindakan dengan menggantikan bentuk indeks 2x itu menjadi y, kita dapati sebenarnya persamaan yang terlibat dalam soalan ini adalah satu persamaan kuadratik. Dan kita gunakan cara pemfaktoran untuk menentukan nilai y. Di sini soal cikgu gantikan x menjadi y, so kita akan dapat 2y, satu y 4 dan satu lagi adalah y 8. Tapi bukan ini jawapan akhir, sebab jawapan dia nak dalam bentuk x. So sekarang kita kaitkan dua y yang kita peroleh itu untuk mendapatkan nilai x. Jelas? Okey, cikgu padamkan ini semua. So cikgu dah terangkan ya. Okey, so kita dah pilih tadi, iaitu kita dapat 2y, iaitu 1y adalah 4 dan 1y adalah 8. Tapi kita dapati iaitu kita gantikan 2x sama dengan y. Jelas? So sekarang cikgu gantikan y dengan 4. So 2x adalah 4a. So 4 ini perlu dituliskan dalam bentuk indeks, iaitu 2 darab 2, iaitu 2 kuasa 2. So yang ini adalah 2x sama dengan 2 kuasa 2. So x adalah 2. Okey, so satu nilai x sudah pun diperolehi. Jelas? Okey, sekarang kita teruskan pula untuk satu lagi y. So sama juga 2x sama dengan y, iaitu 2x sama dengan 8. So kita tahu 8 adalah 8 adalah 2 darab 2, 4 darab 2, 8, iaitu 2 kuasa 3. So 2 kuasa 3. So yang ini adalah 2x sama dengan 2 kuasa 3, jadi x adalah 3. So perhatikan sekarang. So kita memperolehi dua nilai x. Mengapa dua nilai x? Kan cikgu dah kata yang ini sebenarnya apa? Persamaan kuadratik. So persamaan kuadratik mesti mempunyai dua nilai. So sebab itu cikgu kata pada asalnya satu persamaan persamaan melibatkan indeks.
So, daripada awal cikgu katakan sekiranya nak selesaikan satu persamaan tak kira melibatkan apa tajuk, ya, anda perlu tengok persamaan itu sama ada persamaan linear 1 pun boleh ubah ataupun persamaan linear 2 pun boleh ubah ataupun persamaan kuadratik. Bila kita boleh tengok dalam di antara tiga ini, baru kita tahu cara penyelesaian untuk menentukan pun boleh ubah yang terlibat dalam persamaan. So, cikgu harap 3 contoh yang cikgu pilih berserta dengan penerangan yang cikgu jelaskan daripada langkah demi langkah dan mengapa cikgu perlu ambil tindakan menggantikan bentuk indeks itu menjadi satu pemboleh ubah yang biasa. So, cikgu harap 3 contoh yang cikgu bincangkan dalam video ini dapat membantu murid-murid memahami bagaimana nak selesaikan satu persamaan indeks. So, jika anda berpuas hati dengan apa yang cikgu kongsi dengan murid, berikan thumbs up, likes untuk cikgu, isikan ruang komen, tekan bell button untuk dapatkan lebih banyak video dari cikgu daripada YouTube seperti biasa, sehingga kita jumpa dalam satu lagi video. Bye bye, terima kasih.